ada guru-guru menengah rendah ataupun ada guru menengah atas yang join, tak ada masalah, sama-sama kita belajar teknik dan gaya penulisan terbilang. Hari ini sedikit istimewa, saya gabungkan satu tema yang ada dalam ketiga-tiga buah buku teks. Kenapa saya gunakan buku teks? Kerana dalam musim PKPB ataupun musim PKP ini, satu-satunya rujukan utama yang ada pada murid kita ialah buku teks, betul tak? Oleh sebab itu, saya saya mendapat ilham untuk menggabungkan ketiga-tiga tingkatan dalam satu perkongsian ilmu tentang teknik dan gaya penulisan berlandaskan ataupun bertulang belakangkan tema yang ada dalam buku teks. Sebagaimana kita semua sedia maklum, tema yang ada dalam buku teks tingkatan 1, 2 dan 3 dia berulang. Okey, kerana tema-tema ini telah ditetapkan oleh bahagian pembangunan kurikulum dan DPP dalam penulisan buku teks. Saya sendiri merupakan salah seorang yang orang kata pernah menghadiri kursus pembinaan atau kursus buku teks, kursus penulisan buku teks di DBP. Walaupun orang kata tidak terpilih lah sebagai calon penulis buku teks tingkatan 5, tetapi kawan-kawan yang hadir dalam kursus itu juga bukan calon-calon orang kerana merupakan penulis buku teks juga. Baik, kita lihat di sini pada bahagian hari ini kita akan belajar kemahiran menulis karangan. Dalam kemahiran menulis karangan dan penguasaan karangan tema popular, hari ini saya masuk tema amalan gaya hidup sihat. Kerana amalan gaya hidup sihat ialah tema yang paling popular, yang paling paling disukai oleh guru-guru kerana dekat dengan kehidupan murid, kehidupan guru, dekat dengan masyarakat dan juga sesuai dengan keadaan semasa kita pada hari ini, ya. Dalam bahagian ini kita harus tahu bahawa pelbagai penanda wacana, tip penulisan, ungkapan menarik, huraian yang jelas dan kosakata yang jelas serta idea yang mantap akan kita bincangkan dalam masa 9.30 pagi hingga 11 pagi kalau sempat, ataupun kalau saya habis awal tak mengapalah, kita masukkan apa-apa yang kita masukkan apa-apa saja yang sempat sahaja. Baik, dalam bahagian kemahiran menulis ni, sebelum saya menyampaikan teknik ini, saya ingin menjelaskan bahawa beberapa perkara penting yang perlu dikuasai oleh guru sebelum mengajarkan teknik penulisan. Untuk menjadi seorang guru yang baik dalam pengajaran penulisan, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh guru-guru sebelum mengajarkan penulisan ialah cikgu haruslah mengkaji soalan itu sendiri dan juga menyediakan rangka karangan itu sendiri serta karangan yang lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana cikgu haruslah melalui eksperimentasi, eksperimentasi dalam penulisan sebelum cikgu mengajarkan penulisan tersebut kepada murid-murid. Okey, janganlah nanti apabila murid kita bertanya, menanyai soalan dan sebagainya, cikgu tak dapat jawab dan juga cikgu menghadapi masalah untuk menjawab soalan daripada anak murid kerana cikgu sendiri tidak melalui penulisan tersebut. Selain itu, guru-guru yang yang ingin mengajarkan penulisan juga haruslah mempunyai kekuatan tata bahasa, kekuatan dan kerajinan untuk mencari ilmu. Okey, kerajinan untuk mencari ilmu dan seterusnya haruslah sentiasa mempunyai keinginan untuk mencuba teknik-teknik yang baru. Dalam pasaran ada pelbagai teknik. Jika kita hanya mengajarkan satu teknik kepada anak murid kita, maka anak murid kita tidak akan berjaya. Okey, kita harus mengajarkan pelbagai teknik kerana setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeza, ilmu pengetahuan yang berbeza, pengalaman yang berbeza serta kemahiran dan juga pengetahuan yang berbeza. Oleh sebab itu, guru-guru yang ingin cemerlang dalam pengajaran penulisan harus menguasai pelbagai teknik penulisan, ya, supaya murid-murid kita juga mempunyai fleksibiliti untuk menguasai teknik
penulisan. Yang ketiga, apabila kita mengajarkan karangan, jangan ajar keseluruhan karangan dalam satu masa yang sama, kerana serapan idea ataupun serapan ilmu murid kita terhad. Kita haruslah mengajar mereka satu demi satu. Mulakan dengan pendahuluan, kemudian diikuti idea, kemudian baru diikuti penutup sebagaimana ada dalam DSKP juga begitu. Okey ya. So ini sedikitlah petua yang ingin saya kongsikan kepada guru-guru yang ingin mengajarkan subjek bahasa Melayu terutamanya dalam kemahiran menulis ya. Dengan matangnya. Sebab apabila kita lihat soalan PD3, kertas 1 dan kertas 2, walaupun kertas 1 60%, kertas 2 30%, 40%, tetapi kebanyakan markah yang diperoleh oleh murid kita yang lebih tinggi markahnya ialah daripada kertas 2, iaitu bahagian penulisan. Wah, cikgu nak tahu satu perkara ya, satu hakikat yang penting ialah jika kualiti penulisan pelajar cemerlang, secara tidak langsung teknik untuk menjanakan jawapan bagi novel ataupun komsas maupun tata bahasa akan cemerlang secara tidak langsung. Okey, perkara ini dianggap sebagai serampang dua mata. Oleh sebab itu, pengajaran kemahiran menulis karangan sangat penting untuk dikuasai oleh guru-guru agar dapat disebarluaskan kepada murid-murid juga. Baik, kita lihat di SKP tingkatan 1 ya. Di SKP tingkatan 1 amat mudah dan dalam bahagian 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang, perkara pertama yang selalu diabaikan oleh guru-guru ialah bahagian 3.4.1, iaitu membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai. Okey, dengar. Apabila kita mengajarkan karangan, kita minta pandangan daripada murid-murid kita, minta mereka senaraikan isi penting dulu. Apabila mereka menyenaraikan isi penting, di situlah kita dapat mencari kelemahan mereka, sama ada isi penting yang diberikan itu relevan ataupun tidak, sama ada isi penting yang diberikan itu menjawab tugasan ataupun tidak, sama ada isi penting yang disenaraikannya itu gramatis ataupun tidak dari segi bahasa maupun imbuhan dan sebagainya. Okey, oleh sebab itu kita berikan pandangan kita kepada murid, jangan kita tentukan isi penting tersebut. Apabila guru-guru menentukan isi penting itu, murid-murid tidak faham apa isi penting yang cuba diberikan oleh guru mereka. Walau bagaimanapun, gunakan idea yang diberikan oleh murid-murid kita, kemudian kita tapis, kita murnikan dengan bahasa yang kemas dan terancang, barulah kita sama-sama membincangkan idea tersebut ya. So kita mulakan dengan menyenaraikan isi penting, kemudian kita tapis isi penting, dan akhirnya kita senaraikan isi yang tepat yang telah ditapis. Itu cara yang pertama. Cara kedua, menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara terancang. Ini ketiga-tiga ayat yang asas. Ayat rangsangan di sini bermakna ayat isu. Ya, apakah yang dikaitkan dengan tema tersebut? Ayat isu dan juga siapakah kelompok yang terlibat. Yang ini merangsang minda pelajar kita untuk berfikir. Bertanyalah kepada mereka, siapakah yang terlibat dalam tema ini dan apakah isu yang dihadapi dalam tema ini, okey? Maka itulah ayat rangsangan. Kita merangsang mereka untuk berfikir dengan kritis dan kreatif. Dengan begitu mereka dapatlah menulis dengan tertib dan terkemas, menggunakan bahasa yang indah, tepat dan menarik. Oleh sebab ada bahagian menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik, maka janganlah lupa untuk memasukkan ungkapan menarik dalam bahagian pendahuluan. Okey? Baik, menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat. Okey ya. Ada soalan berkaitan dengan 3.4.1, 3.4.2 dan 3.4.3 untuk tingkatan 1. Ada masalah boleh bertanya kepada saya ataupun ada apa-apa halangan ataupun pengalaman, bolehlah kita gunakan audio untuk bertanya kepada saya jika ada. Ada tak? Ada tak? Kalau tak ada, saya akan teruskan.
Okey ya, setakat ini jelas dan saya berharap guru-guru dapat memahaminya lah. Kalau saya terlalu cepat, sila beritahu saya. Kadang-kadang saya cakap laju sikit. Okey, maafkan saya lah. Saya dah biasa dengan cara begitu. Dan walau bagaimanapun saya cuba lambatkan sedikit percakapan saya supaya dapat ditangkap oleh guru-guru lah. Okey ya. Baik, boleh saya teruskan? Boleh ya? Alright, tingkatan 2 pula. Kita lihat DSKP tingkatan 2 berkaitan dengan kemahiran menulis 3.4 pula. Membina kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang. Nampak? Tingkatan 1, murid-murid kita sudah bijak menyenaraikan isi penting. Selepas bijak menyenaraikan isi penting, apabila memasuki tingkatan 2, kita meminta mereka membina kerangka dalam bentuk grafik. Apabila bentuk grafik, kita bolehlah menggunakan rajah writing yang kita kuasai, yang juga harus dikuasai oleh pelajar-pelajar. Manfaatkanlah ilmu rajah writing ataupun orang kata grafik writing ini dalam penulisan. Saya yakin bahawa murid-murid akan mendapat manfaat daripadanya. Kemudian menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik. Ayat topik dinamakan juga sebagai ayat idea. Kemudian ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Bahagian ayat penegas inilah yang selalu dilupakan oleh murid-murid kita. Cikgu pun kena ingat juga, jangan lupa untuk mengajarkan ayat penegas. Ayat penegas ini bermakna ayat yang mengulangi idea ataupun kita membuat penegasan tentang idea tersebut ya. Maka sekurang-kurangnya perlu ada 4 ayat dalam setiap isi pentingnya, ayat topik, ayat huraian. Okey, huraian ini biasanya berunsur sebab ataupun kesan. Okey ya, huraian berbentuk sebab ataupun kesan. Kemudian kita berikan ayat contoh. Ayat contoh bolehlah terdiri daripada peristiwa, terdiri daripada ayat statistik, terdiri daripada ayat analisis, terdiri daripada ayat memberikan contoh pelbagai jenis, lepas itu memberikan contoh situasi, contoh keadaan ataupun orang kata contoh berdasarkan ucapan daripada seseorang yang hebat di dunia ini seperti pemimpin dan sebagainya, maupun contoh yang memanfaatkan ungkapan-ungkapan yang disebarluaskan dalam media massa ataupun infografik yang ada di hujung jari kita. Kemudian kita menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan dengan karangan dengan menggunakan bahasa gramatis. Kenapa bahagian pendahuluan dan kesimpulan itu tidak dinyatakan pula? Apakah tekniknya? Kerana tingkatan 1 kita sudah belajar teknik menulis pendahuluan, iaitu ayat tema, kemudian ayat rangsangan, ayat arahan dan juga kita masukkan juga ayat ungkapan menarik dan sebagainya. Kesimpulan juga haruslah begitu, ada ayat tema, ayat cadangan. Kalau kesimpulan mesti ada ayat cadangan, mesti ada ayat harapan, mesti ada ungkapan menarik. Okey, barulah kita menggunakan bahasa yang gramatis dalam memanfaatkan penulisan tersebut. Yang 3.4.4 ialah menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Bermakna dalam karangan kita hendak ataupun tidak perlu ada ungkapan menarik ya, perlu ada ungkapan menarik. Okey, ada bahagian yang ada soalan yang tak faham ataupun perkara yang tak jelas untuk DSKP tingkatan 2 nak bertanya kepada saya. Jika ada, silakan. Jika ada, silakan. Kalau ada, saya sedia untuk menjawab soalan atau menjawab kemusykilan. Saya tak nampak pada bahagian chat itu kerana slide saya telah menutup bahagian chat ya. Guru-guru haruslah berani bersuara untuk bertanya kepada saya supaya sama-sama kita mendapat ilmu untuk mengajarkan penulisan kepada anak-anak murid kita. Ada tak? Oh, tak ada nampaknya. Semuanya sudah faham dan jelas dengan apa-apa yang ingin saya sampaikan ya. So, saya nak beritahu di sini bahawa sewaktu kita menulis pendahuluan, 3 komponen utama yang perlu ada iaitu ayat tema, ayat rangsangan iaitu ayat isu, kemudian kita masukkan ayat arahan. Kalau idea, mesti ada ayat topik iaitu ayat idea. Ayat huraian boleh terbentuk daripada sebab ataupun kesan. Kemudian kita bina ayat contoh, ayat penegas secara terancang. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan tak bertanya kepada saya?
Saya tak nampak bahagian chat itu kerana slide ini telah menutup pada bahagian chat itu ya. Okey, ada soalan? Tak ada ya? Kalau tak ada saya akan teruskan. Untuk DSKP tingkatan 3 pula, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Murid-murid kita sudah memasuki fasa matang dan juga tahun akhir pada menengah rendah. Oleh sebab itu, mereka masih perlu menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara terancang. Nampak tak? Beza dengan tingkatan 1 dan 2, kalau tingkatan 1 dan 2, kerangka karangan itu tidak perlu menyusun isi penting secara terancang, tetapi memilih isi secara terancang sahaja. Walau bagaimanapun, dalam tingkatan 3, mereka perlu menyusun isi penting mengikut keutamaan. Ini secara terancang. Okey ya. Menulis pelbagai jenis perenggan pendahuluan menggunakan bahasa yang menarik. Apakah maksud pelbagai jenis pendahuluan? Kita boleh mulakan dengan ayat pendahuluan jenis peribahasa, pendahuluan jenis cerita, pendahuluan jenis berita, pendahuluan jenis definisi, pendahuluan jenis fakta, pendahuluan jenis apa lagi? Ungkapan, pendahuluan jenis lagu ataupun puisi ataupun syair dan sebagainya. Okey, saja kita boleh gunakan pelbagai teknik. Mungkin dalam sesi akan datang saya akan mengajarkan teknik menulis perbahagian pendahuluan ya. Ada 10 hingga 20 teknik yang boleh digunakan untuk menulis karangan jenis pendahuluan. Saya akan kongsikan teknik-teknik tersebut dalam masa akan datang jika diizinkan, jika ada jodoh antara kita. Kemudian kita haruslah menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara kritis dan kreatif. Apakah maksud dengan kritis dan kreatif? Kritis dan kreatif di sini bermakna murid haruslah memasukkan unsur kehebat dalam huraian mereka dan kreativiti ya dalam mengolah idea tersebut. Oleh sebab itu guru-guru haruslah mengajarkan unsur kritis dan kreatif dalam penulisan kepada murid-murid kita. Yang ini juga merupakan satu pengetahuan yang luas yang boleh saya kongsikan dalam masa akan datang, dalam bengkel yang akan datang ataupun dalam perkongsian ilmu dalam talian yang akan datang ya, iaitu penulisan kritis dan kreatif dalam kalangan murid dan juga dalam PDP ya. Yang seterusnya menulis perenggan penutup penulisan yang lengkap serta menepati tema. Ini bermakna kriteria penulisan perenggan penutup ialah mestilah menepati tema dengan menulis menggunakan ayat gramatis. Kalau temanya adalah amalan gaya hidup sihat, pastikan perkataan amalan gaya hidup sihat itu ada dalam berbahagian penutupan karangan tersebut ya. Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap. Apakah maksud wacana yang lengkap? Wacana yang lengkap bermakna ada pendahuluan, ada idea dan juga ada penutup, serta menggunakan bahasa yang gramatis. Bahasa gramatis bermakna bahasa yang tidak ada kesalahan bahasa lah, dan kreatif. Kreatif bermakna kita masukkan pelbagai teknik penceritaan, ungkapan ataupun gaya-gaya yang berbeza dalam penulisan kita. Okey, baik, hari ini saya akan masuk ketiga-tiga tingkatan, iaitu tema amalan gaya hidup sihat. Untuk pengetahuan semua, tingkatan 1 tema gaya hidup sihat ada pada tema pertama ya, iaitu kita lihat tadi ada bahan rangsangan dalam halaman yang kedua dalam buku teks. Saya yakin bahawa ada satu bahagian yang selalu ditinggalkan oleh guru. Apakah bahagian yang selalu ditinggalkan oleh guru? Iaitu bahagian sihat hidup jaya, iaitu bahagian didik hibur yang selalu ditinggalkan oleh guru-guru. Oleh sebab itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan bagaimana kita mencari maklumat. Saya akan kongsikan slide ini kepada guru-guru semua. Gunakanlah slide ini sebaik-baik mungkin untuk mengajar murid kita. Okey, lagu ini boleh dinyanyikan dengan mengikut irama Malaysia Baru ya. So saya akan mulakan dengan contohlah. Pagi-pagi kita bernyanyi ya. Sihat hidup jaya. Bersih amalan mulia, hidup cergas pasti bergaya, bersukan dan berolahraga, tingkat kesihatan kita. Nak nyanyi sama-sama, silakan.
Mula mandi bersihkan diri, cuci badan dan beruslah gigi, cicak-cicak. Sabun badan dan shampoo rambut, badan segar ceria hidup. Nyanyi sama-sama cikgu. Andai makan minum tidak terjaga, pasti sakit datang tiba-tiba. Hidup rugi tak berarti, hidup mewah tak bermakna. Jauhi penyakit berjangkit, cegah walaupun terasa perih. Sayang nyawa dan rumah tangga, badan sihat hidup jaya. Alright, ada cikgu sudi nyanyi bersama-sama saya pada bahagian chorus. Sudi tak cikgu? Silakan. Sama-sama kita ceriakan pagi ini walaupun ada yang berpuasa kan. Tak apa, kita menyanyi, kita tenangkan hati kita. Kita ajar murid kita hidup sihat jaya ya. Silakan. Andai makan minum tidak terjaga, pasti sakit datang hidup rugi tak berarti, hidup mewah tak bermakna. Jauhi hidup penyakit berjangkit, cegah walaupun terasa perih. Sayang nyawa dan rumah tangga, badan sihat hidup jaya. Alright, berikan tepukan. Terima kasih. Tahniah kepada cikgu kerana menyertai nyanyian saya. Walaupun suara saya tak merdu lah mana semana-mana, orang kata tak merdu lah mana, tapi saya cubalah juga. Dalam pendidikan kita harus berani mencuba. Dalam perkongsian ilmu, kita tak boleh malu. Kalau kita malu, bagaimana pula dengan murid kita? Kalau kita segan, bagaimana pula murid kita yang lebih segan daripada kita? Oleh sebab itu, langkah pertama haruslah bermula daripada kita. Kalau kita memulakan langkah didik hibur, murid terhibur, dia tak rasa boring walaupun topiknya alamak, gak amalan gaya hidup sihat je pun. Tetapi kita boleh merempah-ratuskan pengajaran kita dengan pelbagai idea, dengan pelbagai petua dan juga kita masukkan unsur hidup didik hibur ini ya. Cikgu gunakanlah slide ini dalam pengajaran, saya akan kongsikan kepada Puan Jenny nanti. Cikgu gunakan dalam PDP nanti ya cikgu. Baik, kita lihat seterusnya. Wah, ada lagu pula? Tak. Okey, teruskan. Dikanan 2, ada pada tema pertama juga, kesihatan dan kebersihan. Okey, kesihatan dan kebersihan. Pada halaman yang keempat, kita boleh lihat ya. Tikanan 3 pula ada pada tema kedua iaitu bersih selalu, sihat sentiasa. Okey, ketiga-tiga tingkatan ada bahan berkaitan dengan amalan gaya hidup sihat. Okey ya. Cikgu jangan abaikan topik ini kerana topik ini juga sangat penting. Ada suara pula ya. Okey ya, sila mute ya. Dah habis nyanyi dah, sila mute, sila dengar apa yang saya cakap pula. Okey ya, sudah? Boleh saya teruskan? Boleh ya? Baik, kita lihat pada bahagian amalan gaya hidup sihat, tema pilihan dalam guru dalam peperiksaan. Saya yakin bahawa guru-guru suka memilih tema ini dalam peperiksaan. Tak keluar dalam karangan bahan rangsangan, pasti ada dalam karangan umum. Okey? Minggu lepas saya dah ajar karangan pendek, tapi minggu ini saya ajar karangan umum pula. Bagaimana kita menguasainya? Ingat, pendahuluan karangan kita mesti ada sekurang-kurangnya 4 ayat ini. Okey, 4 ayat ini iaitu ayat tema, ayat rangsangan. Rangsangannya bolehlah daripada isu ataupun masalah, kemudian ayat ungkapan menarik saya tambah di sini dan ayat arahan. Okey, ini permintaan minimum untuk mendapat markah yang cemerlang dalam penulisan. Okey, jangan lupa ayat tema. Ayat tema ini apa, di mana, apa, melibatkan siapa,
apa, bila dan sebagainya. Okey, boleh masukkan unsur tempat, unsur masa dan sebagainya. Okey, dan melibatkan siapa. Kemudian ayat isu atau masalah juga dinamakan sebagai ayat rangsangan dalam DSKP ya. Dan rangsangan dalam DSKP, kemudian kita masukkan ungkapan menarik. Saya sengaja memasukkan ungkapan menarik dalam pendahuluan ini walaupun tidak diminta oleh DSKP kerana biasanya sesuatu isu ataupun masalah pasti ada kaitan dengan sesuatu peribahasa kerana peribahasa biasanya dicipta berkaitan dengan sikap manusia, berkaitan dengan perbuatan manusia, berkaitan dengan masalah yang berlaku di sekitar manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita boleh menggunakan ayat ungkapan menarik lalu kita mengaitkannya dengan arahan dan tema tersebut ya. Okey, setakat ini pendahuluan, boleh saya teruskan? Dah ada soalan nak tanya saya? Oh, guru-guru ketika mendengar rendah ni segan sikit ya nak tanya. Gunakan audio kerana saya tak nampak bahagian chat itu ya. Maafkan saya. Saya tak nampak bahagian chat. Kalau ada yang nak tanya, silalah gunakan audio tu. Ada tak nak bertanya kepada saya sebelum saya berikan contoh pendahuluan ini? Tak ada ya? Alright, kalau tak ada kita teruskan dengan hasilnya bagaimana. Okey, ayat tema. Okey, amalan gaya hidup sihat memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, satu ayat tema diikuti dengan siapa? Iaitu dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun, bermakna ini ayat positif, yang isu pula ayat negatif. Maka kita pisahkan dengan walau bagaimanapun. Ingat ya, apabila tulis walau bagaimanapun, mestilah ditulis dengan jarak, tak boleh rapat. Murid-murid kita selalu membuat kesilapan yang ini. Kalau murid saya buat, saya memang jentik lah tangan dia, saya cekik dia. Okey, sabar. Walau bagaimanapun, penyakit berbahaya dan kadar obesiti di negara kita semakin hari semakin membimbangkan kerana masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nampak tak? Saya ulang balik idea iaitu tema tersebut dalam gaya hidup sihat dalam bentuk yang negatif. Bermakna kita berikan kesan negatif iaitu dia akan menghidap penyakit obesiti dan penyakit berbahaya jika tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat atau kerana tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nampak? Ini cara saya mengubah suai menggunakan ayat tema yang positif kemudian ubah kepada ayat tema yang negatif iaitu kita masukkan rangsangannya. Maka di sini pelajar mempunyai pemikiran kibat. Jika tidak pandai, kita boleh gunakan perkataan jika. Jika amalan gaya hidup sihat tidak diamalkan, masyarakat akan mendapat penyakit berbahaya dan kadar obesiti di negara kita akan meningkat. Juga boleh. Okay? Kalau nak pisahkan obesiti dengan penyakit berbahaya kepada dua ayat, pun dialu-alukan. Iaitu jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat, penyakit berbahaya akan menyerang. Di samping itu, kadar obesiti juga akan meningkat ataupun di samping itu, masalah obesiti juga akan menyerang masyarakat di negara kita dan di seluruh dunia kerana tidak mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Nampak tak? Itu cara kita mengulang ataupun orang kata mengaitkan isu dengan tema tersebut. Baru kita masukkan ungkapan. Oleh sebab itu, kita haruslah sedar bahawa kesihatan mestilah dijaga dengan sebaiknya sebelum kita diserang penyakit yang berbahaya. Kerana peribahasa Melayu juga selalu mengingatkan kita bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey? Kalau boleh, janganlah ajar murid-murid kita tulis bab kata peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tak guna cikgu ajar frasa begitu kerana tidak menerangkan fungsi ataupun makna yang disampaikan dalam peribahasa itu, iaitu sesal dahulu pendapatan tu apa? Sesal kemudian tidak berguna tu apa? Bermakna sebelum kita diserang penyakit, kita kena jagalah kesihatan kita. Maka kita masukkanlah peribahasa itu. Itu cara yang lebih matang dan juga cara yang dapat menarik perhatian guru-guru dan juga pemeriksa untuk memberikan markah yang tinggi kepada kita. Okey?
Marilah kita sama-sama menerokai amalan gaya hidup sihat. Okey, itulah dia punya arahan. Kalau tidak mau menulis arahan begini, tukar kepada ayat tanya. Ini ayat apa? Yang ini ayat seruan. Marilah kita sama-sama menerokai amalan gaya hidup sihat. Ini ayat seruan. Boleh juga ayat penyata. Okey, pelbagai amalan gaya hidup sihat perlu kita amalkan dalam kehidupan. Itu ialah ayat penyata. Kalau ayat tanya, persoalannya apakah amalan gaya hidup sihat yang perlu kita amalkan? Boleh juga. Kita buat flexibility. Biar anak murid kita tulis pelbagai jenis ayat arahan supaya mereka tahu bahawa mereka dapat menulis pelbagai jenis ayat arahan asalkan sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan isu yang dibincangkan. Okey ya? Okey, setakat ini ada soalan nak tanya saya tentang pendahuluan, cikgu? Ada soalan nak tanya saya tentang pendahuluan? Ada soalan nak tanya saya tentang pendahuluan? Tak ada ya? Okey, kita lihat pada bahagian kerangka karangan kita. Sebagaimana saya beritahu tadi, kerangka karangan kita mesti ada ayat topik iaitu ayat idea. Kalau kita lihat gambar ini, mana saya dapat gambar ni? Senang saja. Saya ambil gambar ini di mana? Saya ambil gambar ini dalam buku teks tingkatan 1. Nampak? Gambar pertama, bersukan dan beriadah. Gambar kedua, membersihkan diri. Gambar ketiga, makan makanan seimbang. Gambar keempat, berjumpa dengan doktor, membuat pemeriksaan kesihatan. Gambar kelima, aktiviti kekeluargaan atau menjalinkan hubungan yang baik dalam kalangan ahli keluarga. Itu gambar-gambar ini sebenarnya merangsang kita untuk menulis karangan dengan baik. Cikgu manfaatkanlah gambar-gambar dalam buku teks. Itu je lah bahan yang ada. Kalau kita bergantung pada buku rujukan, sampai bilalah murid kita nak pergi kedai buku, sampai bilalah kita ada peluang nak masuk kedai buku kerana semuanya masih ditutup. Kalau ada kedai buku buka pun saya tak berani masuk kerana virus ada di mana-mana, wabak ada di mana-mana kan. Oleh sebab itu kita mestilah bijak ya. Okey, kita dah lihat pada bahagian ini idea karangan bersenam dan bersukan. Kenapa kita harus bersenam dan bersukan? Tanya murid, kenapa? Kenapa mesti bersenam dan bersukan? Kenapa? Itu bermakna alasan. Alasan itu ialah sebab. Maka sebab itu dapat dijadikan sebagai huraian kita. Okey? So ini sebagai senaman, sebagai aktiviti lah. Bermakna senam itu sebagai apa? Sebagai aktiviti. Kita huraikan. Kalau mereka lemah, kita beritahu. Bersenam dan bersukan ialah orang kata aktiviti kecergasan tubuh badan. Okey ya. Kemudian barulah kita masuk contoh. Berpeluh membuang sisa toksin daripada tubuh. Ingat ya, bukan sisa toksik tetapi sisa toksin. Kalau toksik tu bahan beracun yang dibuat oleh manusia, dicipta oleh manusia, racun daripada bahan kimia, itu sisa toksik. Kalau dalam daripada badan kita, namakan ialah sisa toksin, okey, daripada tubuh seperti apa, dengan aktiviti seperti apa. Berilah contoh. Tanya apa aktiviti itu? Dalam gambar ada bermain bola sepak. Tetapi dalam zaman PKP, apa yang boleh lakukan? Contohnya berjoging masih boleh, bermain badminton masih boleh. Kita masukkanlah beberapa contoh ikut kemampuan dan juga ikut keadaan semasa, kan? Kemudian kita berikan ungkapan lah, iaitu badan cergas, otak cerdas. Nampak tak? Kemudian kita masukkan penegasan. Kita mestilah bersenam dan bersukan. Jangan berhenti saja di situ. Selepas bersenam dan bersukan, kaitkan dengan tema, iaitu amalan gaya hidup sihat. Okey? Kaitkan dengan tema. Bagaimana kita membinanya? Mari kita lihat. Amalan gaya hidup sihat yang pertama ialah, selepas ialah ni, jangan terus kata bersenam dan bersukan. Ialah siapa? Kita mestilah bersenam dan bersukan. Lebih lengkap lah kan. Hal ini dikatakan demikian kerana. Ini banyak murid kita selalu dibuat salah. Ada yang tulis ini kerana, hal ini kerana, ini adalah kerana. Sabar je lah cikgu, kita baiki sekali demi sekali. Okey? Hal ini dikatakan demikian kerana. Selepas kerana ni mesti kaitkan dengan apa? Dengan aktiviti tersebut. Senaman dan sukan yang kita lakukan mestilah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Contohnya. Okey? Kemudian huraian. Sebagusnya contoh.
Selepas huraian kita masuk contoh. Sebagai contohnya, kita bolehlah berjoging, bermain bola dan berenang untuk membuang sisa-sisa toksin daripada tubuh badan dengan berpeluh. Bagaimana cara kita berpeluh tu ialah cara untuk membuang sisa-sisa toksin. Okey, ini contoh. Okey. Kemudian kesannya bagaimana kita masukkan ungkapan. Dengan berbuat demikian, bukan dengan membuat demikian, dengan berbuat demikian. Fizikal kita akan menjadi lebih sihat dan mental kita akan menjadi lebih positif kerana badan cergas. Badan cergas ialah fizikal menjadi lebih sihat. Otak cerdas ialah mental kita menjadi lebih positif. Kita kaitkan, kita mesti huraikan ungkapan ini dengan cara yang matang. Ajar murid kita ya. Oleh hal yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa, nampak tak? Ini penegasan kita. Saya ingin menegaskan bahawa aktiviti senaman dan sukan memainkan peranan penting untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Apa yang saya masukkan? 3 unsur, iaitu pertama, penegasan, menegaskan bahawa. Yang kedua, isi aktiviti senaman dan sukan. Kemudian tema, membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Okey? Cikgu ada soalan nak tanya saya. Kebanyakan murid kita hanya tulis. Oleh sebab itu, kita mestilah menjalankan aktiviti senaman dan bersukan. Dia berhenti di situ saja. Dia tak kaitkan dengan tema. Maka karangannya jadi pendek lah kan. Oleh sebab itu, kita bolehlah, kalau kita buang bahagian huraian, ada tema, ada ayat idea, iaitu isi ayat topik, dan contoh serta penegasan pun dah cukup dah. Dia akan jadi begini. Amalan gaya hidup sihat yang pertama ialah kita mestilah bersenam dan bersukan. Sebagai contohnya, kita bolehlah berjoging, bermain bola dan berenang untuk membuang sisa-sisa toksin daripada tubuh badan dengan berpeluh. Okey, oleh hal demikian, saya ingin menegaskan bahawa aktiviti senaman dan sukan memainkan peranan penting untuk membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Boleh juga 3 ayat. Kalaulah murid kita lemah, kita mulakan dengan 3 ayat. Barulah kita tambah ayat huraian dan ayat ungkapan kalau ada ya. Kalau rajin lah kata orang. Okey, ada soalan nak tanya saya setakat ini? Tak ada. Mari kita lihat pada isi yang kedua pula. Okey, isi kedua kita tahu ayat pertama ada apa? Ayat apa? Ayat topik. Ayat topik itu apa? Mestilah menjaga kebersihan. Untuk apa kita menjaga kebersihan? Bila kita jaga kebersihan? Penjagaan kebersihan sejak kecil. Saya gunakan teknik, orang kata teknik terbitan ya. Teknik terbitan kata ajaib. Apa maksud teknik terbitan kata ajaib? Nanti saya terangkan. Mandi, memberus gigi, mencuci rambut, okey. Kemudian kita masuk bersih dan segar. Ini kesannya lah. Kita akan berasa bersih dan segar selepas itu dan kemudian kita menjaga kebersihan. Idea ada kebersihan dan menjaga. Kemudian huraian kita ada penjagaan. Nampak? Jaga penjagaan. Nampak tak? Kebersihan. Apa jenis kebersihan? Berikan contoh. Memberus, mencuci. Itulah kata kerja yang arahan daripada mandi, berus, cuci. Ialah salah satu daripada bukti kebersihan. Penjagaan kebersihan. Kemudian di sini menjaga, di sini penjagaan, di sini bersih, di sini segar, okey? So di sini dia sudah bersih, kalau dia sudah membersihkan diri, masa sini bersih, membersihkan kebersihan, maka di sini ialah bersih, okey? Kalau bersih mestilah segar dan menjaga kebersihan, okey? Membersihkan juga boleh digunakan ya. Membersihkan diri dengan mandi, memberus gigi dan mencuci rambut. Mari kita lihat idea kedua. Selain itu, kita mestilah menjaga kebersihan diri sebagai cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Nampak tak? Saya buat apa? Saya masukkan 3 komponen penting. Komponen pertama ialah penanda wacana. Komponen kedua, siapa buat apa, iaitu menjaga kebersihan diri. Okey, lepas itu saya kaitkan dengan menjawab tema, iaitu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, kemudian masukkanlah kata ayat ungkapan. Boleh juga masuk ayat ungkapan dulu, tak ada masalah. Penjagaan kebersihan diri mestilah bermula sejak anak-anak kecil lagi.
Kerana melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Nampak tak? Di sini menjaga kebersihan, di sini penjagaan kebersihan. Nampak tak? Dia ada link ya, unsur kohesi. Kemudian unsur kohesi seterusnya ialah sebagai contohnya. Contoh apa tu? Contoh penjagaan kebersihan. Sebagai contohnya, kita mestilah mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan mencuci rambut serta memastikan badan kita tidak berbau. Okey? Okay, kesannya, kita beri kesan. Kesan sebagai apa? Kesan selepas kita mandi dan mencuci rambut, memboros gigi kalau ada, kita tulis apa? Tulis kurang-kurangnya 2 contoh lah. Kesannya badan kita tidak akan berbau dan kita juga akan berasa lebih segar dan bersemangat. Okey, ini perkara biasa lah. Kalau badan kita tak bau, kita rasa semangat, segar dan sebagainya kan, mandi kan. Kemudian kita masukkan penegasan. Oleh sebab itu, semua ahli masyarakat perlulah bermakna kita menegaskan mereka, menyeru mereka supaya mengikut amalan gaya hidup ini ya. Semua ahli masyarakat perlulah menjaga kebersihan diri sebagai satu daripada usaha untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ingat, di sini saya masukkan ayat topik iaitu idea, ungkapan, contoh, huraian dan penegasan. Okey, idea, ungkapan, contoh, huraian kesan dan penegasan. Di sini pula saya gunakan idea, huraian sebab. Okey, baru kita masuk contoh, ungkapan dan penegasan. Okey, ini bergantung pada cara kita. Baik, isi ketiga pula, apa idea yang saya gunakan? Contohnya ini makan makanan seimbang. Kalau makan makanan seimbang, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk pemakanan lah, okey? Kemudian seterusnya ialah piramid makanan lah perlu ada dalam karangan kita. Iaitu karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral, lemak dan sebagainya kita masukkan. Gunakan kata-kata singkatan pada tempat yang perlu. Kerangka memang perlu singkat. Maka saya gunakan singkatan tersebut. Biar murid kita eja, biar kita uji mereka dengan ejaan yang tepat. Kemudian mengelakkan obesiti dan menjamin tubuh besar. Kenapa saya guna mengelakkan obesiti? Sebab dia berkaitan dengan makanan dan obesiti juga merupakan isu yang dibincangkan dalam pendahuluan karangan tadi. Okey, dan pemakanan juga ada kaitan dengan tumbuh besaran kita. Okey, dan akhirnya kita ulang balik penegasan kita, ayat-ayat penegas kita iaitu makanan seimbang. Okey? Di samping itu, kita juga haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dalam diet untuk memastikan kita hidup dengan amalan gaya hidup yang sihat. Nampak? Saya masukkan 3 komponen lagi iaitu penanda wacana, siapa buat apa, menjawab tugasan dan akhirnya menjawab tema iaitu mengulangi tema iaitu amalan gaya hidup sihat. Kemudian kita berikan huraian sebab pula. Hal ini dikatakan amat penting kerana amalan pemakanan yang seimbang dapat menjamin tubuh badan mendapat nutrien yang mencukupi. Ini istilah kosakata yang luas lah ni, nutrien. Okay? Seseorang yang hidup sihat mestilah mengambil makanan dengan berpandukan piramid makanan. Ini juga kosakata luas ya. Dan memastikan badan kita seimbang dengan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, garam mineral dan lemak. Ini contohlah. Ini memberikan contoh secara apa? Secara menyenaraikan contoh tersebut. Dengan mengambil makanan yang seimbang. Tak nampak paparan itulah presentation tu tak nampak. Tadi nampak, sekarang tak nampak pula dia. Ya. Oh, okey. Saya ada yang siapa yang tengah apa tu. Oh, saya teruskan. Saya ulang ya. Okey, saya teruskan lagi. Ada yang kata nampak, ada yang kata tak nampak. Pelik pula nak. Tak apa. Yang isi 3 je tak nampak ya. Okey, saya ulang ya. Okey, dah nampak dah. Alright. Saya masukkan sekali lagi penanda wacana, 3 komponen penting, ingat cikgu ya. Penanda wacana diikuti siapa, buat apa dan kita kaitkan dengan tema. Barulah karangan ayat kita jadi mantap dan juga majmuk ya. Di samping itu kita juga haruslah mengamalkan pemakanan yang seimbang dalam diet untuk memastikan kita hidup dengan amalan gaya hidup yang sihat. Hal ini dikatakan amat penting kerana amalan pemakanan seimbang dapat menjamin tubuh badan mendapat nutrien yang mencukupi. Okey, ini sebablah kita. Kalau ada sebab, mesti ada kerana. Okey, seseorang yang ingin hidup sihat, mestilah mengambil makanan dengan berpandukan piramid makanan. Ini kosakata luas.
nutrien, piramid makanan, ini kosakata luas ya, dan sesuai dengan tema tersebut, memastikan makanan kita seimbang dengan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, garam, mineral dan lemak. Lemak. Jadi ada guru yang ada bunyi tu. Okey, baik. Kemudian dengan mengambil makanan yang seimbang, ini kesannya, dengan mengambil makanan yang seimbang, mana selepas dia ambil makanan yang seimbang, apa terjadi? Masalah obesiti dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan agar pembesaran kita tidak terbantu. Ini kesannya, okey? Jelaslah bahawa amalan pemakanan yang seimbang ialah satu gaya hidup sihat untuk memastikan kualiti kehidupan kita dapat dipertingkatkan. Yang ini juga saya masukkan 3 unsur. Pertama, unsur penegasan. Jelaslah bahawa amalan pemakanan seimbang. Okey, inilah saya punya unsur penegasan, menegaskan idea. Kemudian saya kaitkan dengan tema ialah suatu gaya hidup sihat. Kemudian saya masukkan penerangan kebat. Penerangan kebat ataupun kreatif dan kritis ini kita mesti ada pancangan ya, pancangan keterangan untuk memastikan kualiti kehidupan kita dapat dipertingkatkan. Nampak tak? Murid-murid dapat berfikir jauh ya untuk masa depan. Kesan jangka panjang ya untuk memastikan kualiti kehidupan kita dapat dipertingkatkan. Okey, ini pada bahagian penegasan. Okey, idea keempat ini, pemeriksaan kesihatan. Tujuannya untuk apa? Mestilah untuk mendapatkan nasihat doktor, betul tak? Kenapa kena jumpa doktor? Nak dapatkan nasihat. Bukan tengok muka Dr. Amson tu. Mendapatkan nasihat. Kemudian ujian darah, X-ray, memeriksa jantung. Ini antara perkara-perkara penting yang kita lakukan di hospital lah. Ujian darah, X-ray, memeriksa jantung dan sebagainya. Okey? Kalau murid dapat kata menulis menggunakan stetoskop untuk memeriksa badan kita, itu lebih bagus. Itu pun bagus. Sebab dia nampak gambar tu ada rangsangan, ada stetoskop dan sebagainya. Nampak tak? Dapat mengelakkan dan mengubati penyakit berbahaya. Tadi saya dah guna obesiti, sekarang saya guna penyakit berbahaya. Kita kena kreatif lah. Ini namanya kreatif dan kritis. Okey? Dan seterusnya pemeriksaan kesihatan kita ulang balik sebagai penegasan. Okey? Jangan beritahu saya bahawa murid saya karangannya pendek lah. Pendek kerana apa? Pertama, dia tak ada unsur kebat. Kedua, dia tak ada mengulangi tema. Ketiga, dia tidak menerangkan secara matang dan kritis. Dan yang keempat, dia tak ada unsur penegasan. Maka ayat karangannya terlalu pendek, 2-3 ayat dia satu perenggan. Sebab apa? Sebab dia cikgu tidak mengajarkan ayat penegas kepadanya. Okey? Ikutlah di SKP, kita akan dapat mengajar ayat penegasan kepadanya. Idea keempat, seterusnya kita mestilah menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik atau di hospital sebagai amalan gaya hidup sihat. Sekali lagi saya buat begitu. Seterusnya penanda wacana, siapa kita lah apakah yang perlu dijawab, iaitu menjawab tugasan menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik atau di hospital, iaitu siapa, buat apa, di mana. Tadi saya buat bila kan, iaitu mula sejak kecil. Okey, yang ini pula di mana? Di mana? Di hospital. Sebagai apa? Saya kaitkan dengan tema, iaitu berkaitan dengan sebagai amalan gaya hidup yang sihat. Okey, hal ini dikatakan penting. Demikian kerana pemeriksaan kesihatan. Selepas hal ini dikatakan demikian kerana kita ulang balik idea itu. Pemeriksaan kesihatan membolehkan kita mendapat nasihat yang penting daripada doktor agar ni unsur kebat lah ni. Agar ini unsur kebat kita kaitkan dengan ungkapan sebab dan ungkapan sekali kita masukkan ya, agar nasihat itu tidaklah nanti seperti mencurahkan air ke daun keladi. Nampak tak? Sebagai contohnya, kita bolehlah menjalani ujian X-ray, ujian darah, X-ray dan pemeriksaan jantung setahun sekali. Nampak tak? Kita ada frekuensinya, kekerapannya setahun sekali. Kita buat apa setahun sekali? Ujian darah, X-ray, pemeriksaan jantung, ni perkara-perkara penting lah. Jika murid hanya tulis X-ray dan ujian darah, kita terima, itu dah cukup bagus dah sebenarnya. Okey, sekurang-kurangnya ada ujian darah. Ujian darah atau doktor memeriksa ketinggian, berat badan ataupun mengambil ukuran BMI kita kan, jisim berat badan, BMI indeks berat badan itu boleh kita gunakan. Jika membuat ujian-ujian tersebut, nampak tak? Jika ini ialah satu teknik menghuraikan kesan yang bersyarat. Kesan yang bersyarat ini. Jika membuat ujian-ujian tersebut, kita akan dapat mengelakkan dan mengubati penyakit berbahaya kerana mencegah
penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Nampak? Mencegah penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Ini unsur kita masukkan kesan dan juga satu ungkapan yang ringkas, iaitu mencegah penyakit lebih baik daripada mengubatinya. Secara tidak langsung, saya ingin menegaskan bahawa pemeriksaan kesihatan mestilah kita jalani. Ini ayat apa? Ayat pasif diri pertama. Tingginya aras murid kita kalau dia dapat buat begitu. Kalau dia tak dapat buat begitu, tukar kepada ayat mudah. Secara tidak langsung, kita mestilah membuat pemeriksaan kesihatan, ataupun secara tidak langsung pemeriksaan kesihatan mestilah dijalani oleh masyarakat juga boleh, okey? Agar dapat mengamalkan temanya apa? Mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, ada bunyi. Siapa tu? Okey. Selepas mengamalkan gaya hidup sihat, kemudian kita kaitkan unsur apa? Unsur kebat, iaitu demi masa depan. Nampak? Jangka masa panjang. Demi masa depan yang bahagia. Kalau kita sihat, barulah kita bahagia. Kalau kita tak sihat, kita kaya pun tak akan bahagia. Kerana wang itu habislah digunakan untuk mengubati penyakit. Betul tak cikgu? Kemudian kita lihat isi yang kelima berkaitan dengan menjalinkan hubungan yang baik, kerana hubungan yang baik ialah satu amalan yang mulia dalam kehidupan kita, amalan yang sangat sihat kepada tubuh badan kita, terutamanya untuk kesihatan mental dan rohani kita. Okey ya. Seterusnya berkaitan dengan mengelakkan konflik dan persengketaan. Kalau nak tukar kepada aras rendah, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham, juga boleh terima. Atau menjauhi pergaduhan dan juga salah faham juga boleh terima. Okey, kalau kita nak guna untuk murid tingkatan 1 dan 2, gunakanlah menjauhi pergaduhan dan salah faham. Kemudian barulah contoh mendengar nasihat ibu bapa, mentaati ibu bapa, berbincang tentang masalah yang berlaku dari hati ke hati. Nampak tak? Ini melibatkan rohani kita. Ini melibatkan melibatkan intelek kita, ya. Membincangkan sesuatu dari segi orang kata rohani kita, dia itu dari hati ke hati. Barulah kita orang kata kesannya ukhuwah terjalin erat. Jangan tulis ukhuwah. Kalau Arab ukhuwah, tetapi dalam bahasa Melayu ialah ukhuwah, ejaan mesti tepat. Ukhuwah terjalin erat dan saling menghormati. Ya, ajarlah murid kita sambil kita mengajar karangan, ajar mereka tata bahasa yang betul. Saling menghormati boleh terima, hormat menghormati boleh terima, tapi jangan tulis saling hormat menghormati. Ingat murid je, kalau tulis saya cekik nanti. Bagi tahu dia. Menjalinkan hubungan yang baik, kemudian kita ulanglah menjalinkan hubungan yang baik. Kalau tidak, kita terbalikkan, hubungan yang baik mestilah dijalinkan. Okey, itu cara kita menulis idea yang lebih kreatif dan kritis. So hasilnya, amalan menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga juga merupakan satu daripada amalan gaya hidup sihat. Simple, iaitu apakah tugasan menjawab idea menjawab tugasan, kemudian dikaitkan dengan tema, iaitu gaya hidup sihat. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan yang baik ini, ini unsur kohesi lah ni. Daripada kita tulis hubungan yang baik dengan keluarga, kita gantikan dengan amalan yang baik ini. Ini unsur kohesi yang boleh kita manfaatkan dalam penulisannya. Amalan yang baik ini boleh mengelakkan konflik dan persengketaan dengan keluarga. Agar, kita masukkan ungkapan, agar cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Barulah kita kata mantap sekali penulisannya kan? Mantap tak? Hebat tak? Hebat. Sebagai contohnya, anak-anak hendaklah mendengar nasihat ibu bapa. Ini contoh pertama, mendengar nasihat ibu bapa, mentaati ibu bapa dan berbincang tentang masalah yang berlaku dari hati ke hati. Nampak tak? Contoh ni mantap kan? Oleh sebab itu, kesan dan ungkapan lagi, saya masukkan idea, dan teknik seterusnya ialah kesan dan ungkapan, ya. Oleh sebab itu, ukhuwah akan terjalin erat dan saling menghormati antara ahli keluarga
kerana peribahasa Melayu juga seringkali mengingatkan kita agar bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam kalangan ahli keluarga. Nampak tak? Ahli keluarga pun begitu. Ahli keluarga ni, ibu bapa dan anak-anak ni bagai aur dengan tebing. Ibu bapa memerlukan anak-anak. Anak-anak juga memerlukan ibu bapa. Bagailah aur di tebing sungai itu. Aur bermakna buluh ya, kena beritahu murid kita. Aur tu buluh di tebing sungai. Dia memerlukan tebing itu untuk hidup. Dan tebing itu memerlukan aur untuk tidak berlakunya masalah hakisan tanah dan sebagainya kan. Maka aur memerlukan tebing, tebing memerlukan aur. Ibu bapa memerlukan anak, anak memerlukan ibu bapa. Mereka hidup kerjasama dan juga hidup harmoni bagai aur dengan tebing ya. Kalau kita lihat konteks maksud yang lebih tepat dalam Kamus Dewan, bagai aur dengan tebing maksudnya ialah bertolong-tolongan dan bahu-membahu. Nampak tak? Oleh itu, kita haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga. Nampak idea? Untuk apa? Untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Yang ini saya tak masuk ayat yang panjang kerana kita nak flexibility kan. Okay? Untuk mengamalkan gaya hidup sihat supaya apa kita terangkan. Agar apa kita boleh terangkan juga. Ini bergantung pada kemampuan murid kita. Yang penting asas dalam ayat topik, ayat tema atau ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas itu mesti ada. Okey cikgu ya. Kita lihat pada bahagian penutupan. Tema, okey, ayat penutupan mesti ada ayat tema, kemudian diikuti cadangan. Mesti ada cadangan. Kemudian kalau cadangan mesti perkataan apa? Mestilah, haruslah, perlulah, wajarlah, hendaklah. Kita berikan cadangan. Supaya kalau kita mengajar murid kita, okey, berikan cadangan. Kalau cadangan mesti ada frasa apa, kata bantu apa, berikan. Mestilah, haruslah, perlulah, wajarlah. Ada yang guna perkataan pelik-pelik, seyogianya, gunalah asalkan sesuai kita gunakan. Okey, asalkan sesuai. Sebab seyogia ni ialah bahasa arkaik, iaitu bahasa yang kuno dah lama orang tak guna dah. Dan dalam buku teks pun tak ada seyogia lagi, tapi budak-budak suka guna. Tak tahu kenapa, ada guru yang suka guna seyogianya juga. Tak mengapa, asalkan dia boleh digunakan, kita gunakan, tapi berpada-pada. Kemudian harapan, ayat harapan mestilah agar, saya berdoa agar, saya berharap semoga, ataupun moga-moga kita bagaimana. Ingat, agar, supaya, semoga, moga-moga, semua itu kita gunakan dalam ayat harapan. Kemudian kita kaitkan dengan satu ungkapan, jika mampu. Kalau tak mampu, shortcut je lah kepada bahagian penegasan tema kita. Okey, contoh kesimpulannya, amalan gaya hidup yang sihat mestilah kita amalkan mulai hari ini. Nampak tak? Oleh hal demikian, ibu bapa mestilah menunjukkan suri teladan yang baik dalam hal ini, di samping mengajar anak-anak cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Ini cadangan saya. Harapan saya macam mana? Saya berharap agar semua rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, akan hidup dan akan hidup sihat dan sejahtera untuk membangunkan negara yang kita cintai. Hal ini dikatakan demikian kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Nampak tak? Harapan, kan dia ada orang kata harapan untuk membangunkan negara. Baru kita kaitkan dengan ungkapan. Secara tuntas ataupun secara ringkas atau secara total juga boleh. Okey. Saya ingin menegaskan bahawa amalan, alamat typing error ataupun nanti saya baiki ya. Amalan gaya hidup sihat sangat penting kepada kesihatan kita dan mestilah diamalkan agar kita tidak menyesal nanti. Okey, oleh sebab itu gunakanlah teknik-teknik yang telah saya ajar. Saya harap guru-guru puas hati. Ada soalan nak tanya saya? Ada soalan nak tanya saya setakat ini? Tak ada? Tak ada ya? Oh, kalau tak ada soalan saya teruskan. Kalau nanti saya tengok panel chat dulu. Kalau ada soalan saya jawab ya. Kita lihat di sini, selama Hari Guru saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang dalam grup ini ataupun di luar grup, kawan-kawan, okey, rakan taulan, kawan lawan, semua guru juga kan. So kita guru, kisah kita. Nampak? Cikgu kita, kisah kita. Ini ada kempen dijalankan oleh KPM mulai semalam kan. Berguru demi ilmu bina generasi baharu.
Kongsikan gambar dan kisah guru kesayangan anda. Terima kasih cikgu. Kalau boleh kongsikan gambar saya pun tak apa. Okey. Sudi je, tak kisah. Janji saya glamour. Okey. Mari kita lihat di sini berkaitan dengan satu video berkaitan dengan Selamat Hari Guru yang ingin saya kongsikan. Okey. Sila kita lihat video ni ya. Berguru kepala ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dia memberi paling setia. Dia pakar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Harus dia mengalirkan nasihat. Pemimpin yang dimuliakan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam yang menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja jadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di kota tua sekolah Putu Trengganu. Dia adalah mewakili sendiri. Semakin terpencil hidupnya di ceruk desa, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupan. Budi yang diampungkan dibilangi ilmu. Panggilan kerabat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Usman Awang 1929. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat kalau ada soalan kita lihat kalau ada soalan nanti bolehlah bertanya saya secara mesej peribadi ataupun melalui blog saya juga boleh. Kita lihat pada bahagian soalan pula, kalau ada soalan. Ada soalan tak? Kita lihat ada tak soalan? Okey. Setakat ini macam tak ada soalan saja. Okey, cikgu, kalau nak soal, boleh onkan mic dan tanya Cikgu Tan. Kalau tak nak tulis dekat bahagian chat tu, boleh tanya. Ya, kalau nak tanya silakan. Okey. Puas hati tak dengan ilmu yang saya kongsikan? Dapat tak ilmu hari ini? Ataupun Cikgu Dan bolehlah, orang kata cikgu-cikgu bolehlah bertanya apa-apa saja berkaitan penulisan, saya jawab. Okey. Kalau ada soalan, jangan malu, jangan segan. Kita kongsikan ilmu ini kepada anak-anak murid kita. Ada tak soalan, cikgu? Okay, cikgu ada tak? Atau dah berpuas hati sangat? Puas hati tak apa yang saya sampaikan? Nak lagi? Kalau nak lagi saya akan perincikan satu persatu. Mungkin minggu depan kita buat teknik pendahuluan karangan saya. Kita buat one by one. Terima kasih, bagus Cikgu Tan. Kemudian baru kita masuk teknik idea, kemudian teknik penutup, satu persatulah. Dah buka sekolah nanti semua mantap habis. Orang kata. Betul. Itu yang kita nak lah sebenarnya. Kalau boleh kita kongsikan. Berapa isi minimum untuk murid cemerlang? Cemerlang kelas belakang 3 lah minimumnya. Cikgu ajar 3 je lah, minimum 3. Okay? Kalau cikgu ajar 3 isi penting, 3 isi penting ni minimum. Kalau boleh kita masukkan standby 1 isi lah. Kadang-kadang kita ajar 3, murid tulis 2. Kalau kita ajar 4, murid studi 3. Kalau kita ajar 5, murid tulis 4. Itu cara saya sebenarnya.
Okey, terima kasih atas ucapan Selamat Hari Guru, sama juga Selamat Hari Guru kepada semua. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita pendekkan perjumpaan kita supaya guru-guru bolehlah orang kata meneruskan kehidupan mereka sebagai pendidik, mengajar dalam talian, berkongsi ilmu yang saya kongsikan nanti. Nanti slide saya akan hantar kepada Puan Jani dan audio itu juga akan saya kongsikan kepada Puan Jani nanti. Puan Jani kongsikan kepada semualah. Boleh ya? Boleh. Soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Setakat Ada ini tak, cikgu? Setakat ini macam tak banyak ada soalan dan semuanya ucapkan terima kasih dan selamat hari guru. Terima kasih. Ya. Saya gembira kalau tak ada soalan. Saya juga suka kalau guru-guru bertanya soalan. Okey. Terima kasih. Ada yang kata sangat mantap ni Syarifah Zarina, kawan baik saya juga ni. Ada di USJ ya. Kemudian kita lihat siapa ni. Terima kasih. Kalau ada lagi, kita ada lagi orang kata peluang kita jumpa mungkin pada minggu depan tentang teknik bagaimana menulis permulaan karangan yang mantap. Okey, semuanya kata sangat jelas dan terima kasih. Maka saya tak mau membuang masa kalian. Saya akan serahkan baton ini kepada Cikgu Jani, Puan Jani lah. Silakan Puan Jani. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Cikgu Tan. Terima kasih banyak-banyak kena sanggup sudi berkongsi ilmu kepada kami, pada saya dan cikgu-cikgu semua. Ilmu ni sangat bermanfaat walaupun PT3 tak ada exam tahun ni, tapi kita boleh bawa ke tahun hadapan. Sebab ilmu bila kita sebar luaskan, ianya lagi bermanfaat daripada kita simpan sendiri. Terima kasih penyampaian Cikgu Tan sangat jelas dan saya sangat berpuas hati kerana Cikgu Tan sudi, berulang kali saya cakap sudi berkongsi idea seperti ini dan sukar, jarang kita dapat penceramah yang nak bagi ceramah, bagi ilmu yang banyak, kadang-kadang dia bagi sikit-sikit je, macam tu. Jadi kita bersyukur dapat penceramah seperti Cikgu Tan dan sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Cikgu Tan. InsyaAllah ada masa minggu hadapan nanti kita bincang lagi. Saya akan bincang dengan Cikgu Tan apa ilmu yang dia nak sampaikan lagi untuk cikgu-cikgu. Okey? Dan untuk cikgu-cikgu yang lain ni yang belum mendaftar, jangan keluar dulu dari ni perjumpaan kita. Tunggu, saya akan paparkan QR code sebentar lagi dan setelah cikgu scan, cikgu dapat daftar, barulah cikgu keluar. Okey Cikgu Tan, terima kasih. Macam tak nampak lagi Cikgu Tan. Dah keluar Saya ada, masih ada di sini, cuma saya sembunyikan muka saya. Oh, patutlah tak nampak. Okey, sekarang saya dah nampak. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi minggu depan kalau ada jodoh antara kita. Ya, selamat Hari Guru juga untuk Cikgu Tan. Selamat Hari Guru kepada semua. Terima kasih. Ya. Okey, cikgu boleh nampak ni tak? Yang saya paparkan sekarang. Okey, sekarang cikgu scan selepas scan, cikgu boleh keluar daripada ni grup ni. Mana yang nak join pada JPN tu bolehlah join, masih ada peluang lagi. Saya pun tengah on, saya guna je, saya dengar je sebenarnya.